Seterusnya, saya akan ceritakan pula tentang contoh elektrostatik di dalam kehidupan harian kita. Contoh yang paling glamour, fenomena semula jadi. Ini kita panggil fenomena semula jadi sebab alam. Bukan manusia yang buat. Jadi kita panggil fenomena semula jadi. Okey, jadi kejadian kilat. Okey, ni ada dalam buku teks awak Okey, macam mana kejadian kilat ini boleh berlaku? Okey, bila awan yang ada awan ni dia ada air. Kan? Awan dibuat daripada air. Jadi awan ni kan dia bergerak. Jadi dia bergeser ataupun kita panggil dia macam betul lah. Dia bergeser. Dengan apa? Kalau dia gerak-gerak tu dengan udara ataupun angin lah. Okay, jadi dia bergeser. Bila dia selisih banyak sangat, terhasillah cas. Jadi kita tengok explain yang lebih jelas di sebelah sini. Okay. Jadi kita tengok pergeseran antara wap air dan udara. Air sini kita tak kira lah sebab kat Malaysia tak ada lah kiranya. Menghasilkan cas positif dan negatif. Okay, dia akan menghasilkan semua cas-cas tu di dalam awan. Tetapi cas negatif dia akan berkumpul di sebelah bahagian bawah awan. Manakala cas positif dia berkumpul di bahagian atas awan. Okey. Kemudian bila dia lalu ni kan, bumi ini dia casnya adalah positif. Memang gitu. Okey. Jadi cas negatif pada awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Lalu membentuk laluan ion. Laluan ion ni dia nak gerak ni jalan elektron nak bergerak. Okey, laluan ion tengok gambar yang sebelah akan mencari titik yang mempunyai rintangan bumi paling rendah. Dia nak kiranya dia nak cari tempat yang paling senang dia nak sambar tanpa halangan. Kalau rintangan ni kita bayangkan contoh macam kereta. Rintangan dia lah tu. Tu sebabnya dia tak pergi sambar kereta. Ataupun rumah. Ada rintangan. Jadi dia tak pergi situ. Tetapi dia pergi kepada kawasan lapang. Ataupun kalau dia tak jumpa kawasan lapang. Nak nyambar sangat ni. Nak nyambar. Tapi tak jumpa kawasan lapang. Dia mencari bangunan yang tinggi. Bangunan tinggi. Senang dia kata tinggi-tinggi senang. Pendek sikit dengan awan ni. Dekat sikit dengan awan. Senang dia nak sambar. Okey. Jadi, sebaik sahaja laluan ion menyentuh bumi, nyah cas elektrik akan berlaku. Jadi, di sini dia sambar bumi. Ini kita panggil nyah cas berlaku. Maknanya dia buang cas. Nyah cas ni dia buang cas elektron tadi ke dalam bumi. Jadi di situlah berlakunya kilat. Kalau dia tak jumpa kawasan lapang, dia akan nyah cas pada bangunan tinggi dulu. Jadi itu sebabnya langkah keselamatan semasa ribut petir. Sebab anda cikgu cerita detail ribut petir ni. Sebab dia suka sangat ditanya dalam peperiksaan. Lagipun dia adalah topik yang menarik. Okey, nombor 1. Pastikan tidak bersandar ke dinding kalau masa ribut petir kerana arus elektrik disalurkan ke bumi melalui sisi bangunan. Nak bangunan tinggi. Okay, nanti saya tunjuk pasal bangunan tinggi. Jarakkan diri daripada alat elektrik kerana alat elektrik sedang dibumikan. Jadi tu sebabnya kalau ada kilat dan petir, tutup semua dan cabut plug alat elektrik awak. Sebab kena salah hari bulan, kilat sambar. Dia sebenarnya nak membumikan cas dia tu, nak nyah cas. Tetapi dia telah menyah cas barang elektrik awak.
menyebabkan boleh menjadi kerosakan dan kebakaran. Jadi not lagi telefon kalau cah. Jangan cah telefon masa hujan. Bukan masa hujan, masa petir ataupun masa kilat. Jangan. Okey. Jangan berada di luar rumah atau di luar kenderaan semasa ribut petir. Jangan duduk cari pasal, pergi main bola masa ribut, masa petir, masa kilat. Sebab di tanah lapang dia paling mudah juga dia nak nyahcaskan kilat tu. Okey, dan jika berada di tanah lapang, jauhkan diri daripada pokok. Senang cerita, jangan duduklah luar rumah. Masuklah dalam bangunan. Kalau lalu mana-mana, duduk dalam bangunan lalu. Okay, kenapa kena jauh daripada pokok ni? Sebab pokok ini adalah binaan yang tinggi. Jadi binaan tinggi lagi senang awan dia nak nyahcas dia dekat sikit dia kata. Dekat sikit, jadi aku sambarlah dengan sambarlah dengan ke pokok, barulah derah sikit nyahcas dia. Gitu. Okey. Jadi macam mana kita nak elok daripada kemalangan lah kira kita kata ni. Tak ada sini mana nanti saya tunjuk. Okey. Jadi itu sebabnya bangunan-bangunan yang tinggi dia ada konduktor kilat. Okay. Bangunan tinggi biasanya dipasang dengan konduktor kilat untuk melindungi disambar. Sebab hujung konduktor kilat yang bercabang mengalirkan cas elektrik tadi. Okey, awan dia sambar konduktor elektrik. Jadi dia bawa semua elektron yang nak dinyahcas tu dia bawa masuk dalam bumi lalu. Jadi untuk dibumikan istilah dia. Mengalirkan cas elektrik daripada awan ke bumi untuk dibumikan. Senang kita cerita kita nak neutralkan dia. Okey. Sebab satu lagi hujung konduktor kilat ditanam di dalam tanah supaya bangunan ini tidak rosak. Jadi dia maknanya tak ada lah bila ia nyahcas, dia sambar, bangunan habis bangunan ni kena. Tak ada lah gitu. Jadi dia pun terus masuk daripada hujung konduktor kilat, dia bawa terus masuk ke dalam bumi. Gitu untuk kejadian kilat.